bagi sembahyang kita ini, sama ada dia khusyuk atau tidak, sama ada salat itu menjadi suatu pedoman kepada menjana kekuatan dirinya bagi menjadi orang yang mukmin atau tidak, ataupun sebaliknya menjadi orang yang munafik. Orang munafik ini orang mukmin. Dia tak sedar dia munafik. Dia sembahyang, zakat, puasa, haji tapi tak munafik. Allah beritahu kepada kita dalam konteks sembahyang yang dinamakan khusyuk ini, yang dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat sepenuhnya, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Hendaklah kamu meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam apa sahaja yang kamu nak pohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Pohon daripada Allah taala. Tapi bisabri wassalah, dengan ketekunan. Doa pun tekun berdoa. Bekerja tekun bekerja. Buat apa pun tekun. Salah pun tekun salah. Itu dia. Bisabri, dengan kesabaran, maknanya dengan penuh rasa daya tahan. Wassalah, jangan tinggal semayang. Jangan. Kalau minta tolong sahaja Allah Ta'ala, semayang tidak. Kadang Allah beri, tapi diberi dalam keadaan benci. Kalau minta juga, salah buat juga, diberi dalam keadaan reda. Contoh macam kita lah, kalau tuan-tuan ada anak, seorang anak ni kita benci kerana dia tak tahu ambil hati kita ke jahat dan sebagainya, syap dadah dan sebagainya. Seorang lagi baik, taat kepada kita. Dua-dua minta uang. Depan-depan. Nak bagi seorang kecil hati. Bagi juga. Tapi bagi anak yang saleh tadi, bagi dengan penuh rela. Dia kata duit ni dia nak buat beli buku, dia nak buat beli Quran, nak buat bagi sejadah, misalnya lah. Nak semayang katanya. Reda. Seorang lagi minta duit, nak pergi sat dadah. Tak bagi, dia mengamuk. Bagi dengan penuh rasa kebencian. Atau misal lain lah yang senang lagi faham. Kalau tuan-tuan pernah adalah misalnya peristiwa di rumah, malam hari anjing duduk menyalak, tak tahu pasal apa. Pukul 2 pagi anjing menyalak tepi bilik tidur. Wow, wow. Lena tak boleh. Nampak macam mana? Dalam ringkasnya, nak bagi anjing ni dia mudah ya. Pergi cari tulang daging dalam peti ais tu, kalau ada. Tulang dan ikan kan tak apa lagi. Tulang. Pergi campak seketul daging dekat anjing. Anjing nampak tulang saja, bila tokak tulang, dia nak auk macam mana, mulut dia dah kena tulang dah. Dia pelari, senyap. Hilang. Adakah bagi tulang tu reda ke tidak? Mana ada reda tengah malam bagi tulang anjing pula. Esok cara nak buat sup, sup dah habis dah. Itu maknanya beri dengan tak reda. Kalau tuan-tuan faham begitu senang. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kamu minta tolong Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Kerja sungguh-sungguh berdoa, dan was-salah, tunai sembahyang. Salah yang mana? Salah yang khusyuk. Yang tadi kita bincang jam ini. Allah bagi tahu dah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sembahyang ini walaupun kamu nampak luarnya ringan, pergi ambil wuduk, datang menghadap, angkat tangan, qiyam, cincai-cincai 2 minit selesai, express, itu lambang tidak khusyuk. Khusyuk bukan begitu. Dia kena ada station, dia kena ada interval, relaxation, tenang. Okey. Susah ditunaikan.
susah, sukar ditunaikan salat itu, kata Allah, dila kabirah, memang berat kerjanya, melainkan orang-orang yang khusyuk semayangnya. Datanglah sekarang soalan yang sedang kita jawab. Semayang saya, semayang anda sekarang ini, adakah salat yang anda dapat kategorikan dalam kategori senang saya bangun semayang subuh? 5:30 sudah bangun dan prepare untuk semayang. Pergi ke surau, pergi ke masjid dengan penuh rasa kerelaan. Kalaupun di rumah semayang dengan isteri, dengan anak-anak pun, bangun dengan penuh rasa kesyahduan pagi. Seronok. Bila semayang pula pagi, contoh sajalah nak bincang khusyuk ini. Bila semayang pula pagi itu dengan Allahu Akbar tadi ini, terasa kita sudah masuk, sudah keluar daripada alam yang bermasalah kepada alam yang tidak bermasalah. Kita bangun daripada hidup yang banyak problem hidup kepada alam tak bermasalah. Alam kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bolehkah tidak kita merasakan salat kita pada waktu-waktu sekarang ini ditunaikan dengan rasa cukup tenang? Tak ada gusar gulana dan tak ada gopoh gapah dan tak adalah rasanya kalau semayang lama sikit pun tak berasa nak mengamuk. Tapi kalau duk main semayang subuh pun duk baca qul huwallah juga. Zuhur pun qul huwallah. Asar pun qul huwallah. Maghrib qul huwallah. Rasa-rasanya seolah-olahnya semayang beban kepada kita nak habis cepat dia. Macam torture pula. Macam kita kena torture depan bos kita. Kalau boleh, sudahlah aku nak keluar ni. Aku menyampah dah. Tapi kalau duduk depan kekasih, bukan boleh duduk sepanjang malam tu, bercengkerama dengan kekasih sepanjang malam. Tak terasa. Bun jantan, bun tina jatuh semua dah. Tak sedar. Tapi kalau duduk depan bapa yang sedang bapa marah dekat anak, bapa sedang bagi lecture dengan kita dengan anak, guru besar lecture dengan kita something wrong, bos kita pagi kita lecture kita, marah kita ke satu benda yang silap, baru 2 minit lecture rasa 2 bulan dah. Punya teruk macam 2 bulan. Itu. Kalau itulah analogi saya, tuan-tuan faham sekarang. Masuk sembahyang, qiyam kita, adakah kita kata torture atau rasa kenikmatan? Kalau rasa torture, rasa susah, rasa penat, rasa nak habis, maknanya khusyuk ini masih boleh dipertikaikan. Belum. Sebab itu kita lihat contoh macam ni khusyuk sembahyang. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Satu hari ada suatu sembahyang yang disembahyangkan Rasulullah SAW yang sempat ataupun yang kebetulan ketika itu yang ikut di belakangnya hanya Abdullah ibnu Mas'ud. Sembahyang malam. Nabi start baca Fatihah macam biasa. Bonti. Itu. Dia tak khusyuk juga. Sembahyang biasalah. Sembahyang biasa boleh sembahyang waktu biasa baca Fatihah, kita baca satu ayat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai akhir. Satu. Tapi dalam solat tarawih misalnya 20, boleh diharuskan baca wasal. Wasal itu macam Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wasal boleh. Okey. So Nabi baca Fatihah cara bonti. Lepas itu dia baca surah yang mula dengan alif lam mim, surah Al-Baqarah. Itu Mas'ud ikut. Baca panjang sampai Mas'ud kata, ini cerita ni, Mas'ud ni budak ni budak Ibn Mas'ud ni. Dia kata dia budak lagi. Allah bin Mas'ud. Dia menjangkalah, dia kata
Ni semayang budak-budak ni. Nabi nak berhenti tunduk semayang bila sampai